Adakah anda tahu bahawa kisah sebenar Lorax diilhamkan daripada sebuah diari yang penuh dengan tragedi? Filem ini keluar pada tahun 2012, tetapi baru-baru ini sahaja inspirasi asalnya ditemui. Dan sebenarnya, syarikat-syarikat besar telah menyembunyikannya daripada orang ramai atas sebab yang mengerikan. Mereka mahu kita percaya bahawa Lorax sebenar bernama Truex, tetapi asal-usul sebenarnya hanya diketahui oleh segelintir orang sahaja. Dan saya bukan bercakap tentang buku asal, tetapi tentang sesuatu yang mengilhamkan penciptaan buku itu. Selamat datang ke satu lagi episod La Triste Historia Detrás. Bagi mereka yang meminati kucing, topi atau Grinch, pasti tahu bahawa pencipta asal Lorax ialah Dr. Seuss. Dari situ, Illumination mengambil inspirasi untuk menghasilkan filem tersebut dan menjadikannya satu kejayaan pada zamannya. Tetapi sama ada anda pernah menonton filem ini atau tidak, bersedialah untuk mengetahui banyak perkara yang anda tidak akan sangka tentang kisah ini. Untuk mengetahui asal-usul sebenar Lorax, kita perlu memahami mesej daripada dua adaptasi terbarunya, iaitu filem dan buku. Kedua-duanya mempunyai mesej yang sama, tetapi dengan beberapa perkara menarik yang telah diubah. Sebagai contoh, El Una Vez. Dalam buku, El Una Vez adalah satu-satunya penjahat yang muncul dalam cerita itu. Tidak wujud watak Encik O'Hare, begitu juga dengan Una Vez. Dia adalah seorang budak lelaki yang ditolak oleh keluarganya sendiri, yang hanya mengejar kejayaan. Dalam buku itu, kita hanya ada seorang penjahat yang tamak yang wajahnya tidak pernah didedahkan. Sebaliknya, boleh dikatakan bahawa Lorax adalah yang terpilih oleh alam semula jadi yang bertanggungjawab menjaga seluruh alam sekitarnya. Dia tahu siapa yang memerlukan bantuan dan bahkan boleh merasai kesakitan pokok apabila ia tumbang. Dialah yang cuba meyakinkan Wansler supaya berfikir dua kali sebelum bertindak agar dia tidak memusnahkan seluruh hutan Trufula. Puas hati? Adakah kau sudah cukup lari dari kenyataan di dalam dirimu? Atau kau perlukan lagi? Akhirnya, semua usaha ini sia-sia sahaja. Spesies yang hidup di hutan ini telah pupus. Beruang Barbalotosos yang makan Trufula, burung dan humes, angsa, ikan, semuanya telah pupus sehingga hanya tinggal Lorax yang malang dan keseorangan. Wah, ini memang kisah yang sangat berat kalau kita fikirkan. Tapi Illumination telah menjadikannya kurang berat untuk penonton, sama seperti apa yang dilakukan oleh Dr. Seuss dengan cerita asalnya, supaya dia boleh menerbitkan bukunya untuk kanak-kanak. Tapi, jadi, apakah inspirasi sebenar di sebalik Lorax? Apa yang telah dilihat oleh Dr. Seuss dan baru sahaja ditemui? Mari kita ketahuinya. Pada tahun 2021, beberapa helaian diari telah ditemui di bawah beberapa batu di mana hari demi hari digambarkan bagaimana sebuah syarikat bernama Wansler atau Una Vez. Mereka bertanggungjawab menebang seluruh hutan. Semua halaman ini penuh dengan adegan yang berat bagi ramai orang, tetapi saya akan membacakan beberapa petikan dari halaman-halaman ini dalam video ini. Jadi, jika anda seorang yang sensitif dan mudah menangis, sediakan tisu anda. Hari pertama. Hari ini saya telah dipanggil keluar dari sarang saya. Apabila saya mendengar tangisan pokok Trufula, saya telah berdepan dengan pemuda yang sedang menebang pokok itu. Dia memberitahu saya bahawa dia akan membuat sehelai pakaian serbaguna dengan jumbai-jembainya dan semuanya akan baik-baik saja. Hari ketujuh. Berpuluh-puluh orang datang dan mula menebang pokok-pokok itu. Saya tak percaya betapa pantasnya mereka. Pada mulanya, saya dan para Barbalotosos memeluk pokok-pokok itu. Mereka tidak peduli dan terus menebang. Terdapat begitu banyak Trufula sehingga para pekerja itu hanya pergi menebang yang lain. Hari ke-11. Jeritan pokok-pokok itu tidak tertanggung. Kita mesti hentikan mereka sekarang. Hari ke-12. Mereka membunuh Barbara, salah seorang Barbalotosos. Dia sedang merosakkan enjin sebuah mesin apabila seorang pengawal keselamatan menembaknya. Dia pernah mengambil mayat Barbara supaya kami tidak dapat mengebumikannya. Kami akan sentiasa mengingati pengorbananmu, Barbara.
Diari itu berterusan selama berhari-hari dan berakhir dengan senarai 578 nama yang mungkin merupakan mereka yang telah mati sepanjang penerbangan hutan ini. Ia juga menyebut bahawa benih trufula mengambil masa 10 tahun untuk mula tumbuh, 10 tahun untuk menjadi pokok dan 10 tahun lagi untuk mula berbuah. Sama seperti yang berlaku dalam buku Dr. Seuss. Ini juga memberitahu kita bahawa pokok-pokok telah pupus sepenuhnya dari alam semula jadi, menjadikan mustahil untuk membuktikan bahawa diari ini adalah asli. Tetapi dipercayai bahawa Dr. Seuss mempunyai akses kepada bahan ini untuk mendapatkan inspirasi dan mencipta bukunya sendiri yang kemudiannya dijadikan filem ini. Tetapi, adakah orang fikir semua ini berlaku ketika Dr. Seuss melawat Afrika selama beberapa hari? Betul-betul di lokasi yang sama seperti baru-baru ini. Beberapa saintis telah menemui bahawa mungkin ada bukti tentang apa yang mengilhamkan reka bentuk watak Lorex. Dan memang benar, dia adalah fakta yang sangat menarik. Tetapi sebelum kita mengetahui haiwan yang mengilhamkan Lorex, tinggalkan komen jika anda suka video ini dan tolong kongsikan jika anda mengambil berat tentang penjagaan alam sekitar dan pemeliharaannya. Dr. Seuss ialah seorang naturis dan pencinta alam sekitar yang suka mengkaji alam semula jadi serta memelihara kehidupan dan menemui spesies baru. Beliau dan isterinya telah melawat sebuah kawasan perlindungan hidupan liar di Kenya, Afrika pada tahun yang sama Lorex ditulis, tetapi sebelum ia diterbitkan. Semasa lawatan mereka bertemu dengan satu spesies yang dipanggil monyet patas. Dan ini bukanlah gurauan tentang kaki. Monyet ini sangat berbeza daripada spesies monyet yang lain. Dengan bulu di muka mereka, dia membentuk sejenis misai. Dan mereka juga dikenali sebagai monyet oren atau monyet merah. Sesuatu yang sangat mirip dengan watak yang telah kita bincangkan sebelum ini. Dr. Seuss sangat terinspirasi oleh haiwan ini untuk mencipta Oryx kerana mereka mempunyai banyak persamaan. Yang paling menarik antara persamaan ini ialah monyet patas sangat bergantung kepada sejenis pokok yang dipanggil Acacia drepanolobium atau akasia bersiul yang menghasilkan buah kecil berwarna merah anggur sangat mirip dengan yang dimakan oleh Barbalutosos. Sebelum dia, suatu ketika dahulu menebang semua pokok trufula. Dan ini sangat masuk akal kerana dalam semua cerita, sama ada dalam diari, buku atau filem, Lorex mempertahankan pokok-pokok. Yang bermaksud, Lorex bukanlah makhluk ajaib yang mempertahankan hutan, tetapi dia sama seperti monyet-monyet ini yang bergantung kepada pokok untuk terus hidup. Ini bermakna Lorex adalah satu lagi ahli komuniti liar itu. Sebenarnya diari ini tidak dapat disahkan sebagai asli, tetapi semua cerita, termasuk nama dan peristiwa, sangat selari dengan kisah Lorex. Begitu juga dengan nama bekas penjahat utamanya. Semua bahan ini sememangnya menjadi inspirasi utama untuk Dr. Seuss mencipta kisah ini. Dan yang paling mengagumkan sekali, Oryx. Ia adalah maksud mesej yang ditinggalkannya sebelum pergi, yang hanya segelintir orang sahaja dapat mentafsirkan. Dia meninggalkan beberapa batu dengan tulisan itu, kecuali kalau... Adakah kamu tahu apa yang cuba disampaikan oleh Lorex kepada kita? Saya akan beri kamu masa untuk memikirkannya sebelum saya berikan penjelasan sebenar. Sementara itu, mari kita lihat kenapa Dr. Seuss mencipta Lorex pada mulanya. Sesuatu yang ramai tidak tahu ialah syarikat-syarikat besar sangat membenci Dr. Seuss. Dan selepas buku ini diterbitkan, syarikat-syarikat itu melakukan segala yang mungkin untuk memastikan buku itu dihapuskan. Dan adakah anda tahu bahawa Dr. Seuss menggunakan nama samaran ini demi keselamatannya sendiri? Dalam karya-karyanya, beliau banyak mengkritik syarikat-syarikat yang hanya mahu mendapatkan lebih banyak wang, dan syarikat-syarikat ini sangat membencinya. Sebab itulah, Theodor Geisel memutuskan untuk menggunakan nama Dr. Seuss supaya dia dapat melindungi dirinya daripada sebarang perkara buruk yang mungkin dilakukan terhadapnya. Begitu kuat kebencian syarikat-syarikat ini sehingga mereka mencipta versi Lorex yang sangat mengganggu, dipanggil Truex, yang sebenarnya namanya sangat menarik. Maksud di sebalik Truex menerangkan apa sebenarnya niat watak gelap ini.
Dengan lebih daripada 600 juta salinan Lorex yang terjual, orang ramai mendapat tanggapan buruk tentang syarikat-syarikat ini. Mereka yang bekerja menebang pokok untuk pembinaan rumah dan bangunan telah didiskriminasi untuk satu tempoh yang lama. Itulah sebab utama mengapa mereka mahu menghapuskan Lorex dari semua kedai buku dan sekolah kanak-kanak. True X berasal daripada true atau kebenaran, manakala X berasal daripada Lorex, lebih kurang seperti kebenaran Lorex. Mereka mahu memberikan pandangan mereka tentang penebangan pokok dengan mengatakan bahawa ia adalah perlu. Dan sebaliknya, akan ada lebih banyak pencemaran jika menggunakan petroleum dan bahan kimia yang lebih buruk untuk alam sekitar. Akhirnya, idea pelik ini tidak penting. Mesej Lorex boleh dibawa untuk beberapa tahun selepas itu. Penjahat itu telah disingkirkan. Una Vez tinggal bersendirian sepenuhnya di kilangnya yang terbiar. Tiada lagi pokok dan tiada juga haiwan yang masih hidup. Lorex hanya naik ke langit biru, di mana kita sentiasa dapat melihatnya. Dan benih terakhir Trufula telah diberikan kepada satu-satunya jiwa suci yang pernah dikenal Lorex, Ted. Budak ini sekarang perlu menanam benih ini dan menjaganya. Una Vez akhirnya memahami mesej terakhir yang ditinggalkan oleh Lorex. Mesej ini ditinggalkan di atas timbunan batu yang tertulis, kecuali apa? Una Vez memahami bahawa mesej ini bermaksud kecuali seseorang benar-benar mengambil berat, tiada apa yang akan berubah menjadi lebih baik. Jadi, Una Vez menunjukkan rasa kesal dan menyedari bahawa mereka yang benar-benar mahukan sesuatu yang baik akan berjaya. Dia melihatnya pada budak kecil itu yang menyimpan benih Trufula. Sama seperti kita juga melihatnya dalam kisah Lorex menentang kisah buruk Truex. Budak kecil itu mungkin secara perlahan-lahan akan mencipta hutan Trufula yang baru sepanjang tahun di sekitar batu-batu yang ditinggalkan oleh Lorex. Batu-batu di mana mungkin dia meninggalkan diarinya dengan sebuah kisah yang sangat memberi inspirasi yang akan mengubah dunia.